Assalamualaikum and hello everyone. My name is Nurida Safia binti Zarudin. My matric number is H21B2607. Me and my group member, which is Muhammad Fikri Aiman bin Mazlan, Muhammad Danish bin Azlan, Nur Alia Maisara binti Abdul Hafiz, Aina Natasha binti Abdul Razak, Siti Hasnira binti Saudin. We are from group 2 in tutorial class L1. We all will present about case studies 2 about nuance business. So first of all, we will start it with introduction, representing by Aina Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Natasha binti Abdul Razak, nombor matrik H21A1979. Perekonomian boleh ditarifkan sebagai proses mereportkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan perniagaan. Proses perekonomian ini termasuk meringkaskan, menganalisis dan melakukan transaksi ini kepada agensi pengawasan dia dan entiti titipan cukai. Penyata keuangan yang digunakan dalam perekonomian ialah ringkas daripada transaksi keuangan sepanjang tempoh perekonomian di mana ia meringkaskan operasi syarikat, kedudukan keuangan dan aliran tunai. Penyata keuangan yang meringkaskan operasi syarikat besar, kedudukan keuangan dan aliran tunai dalam tempoh tertentu adalah laporan ringkas dan disatukan berdasarkan beribu-ribu transaksi keuangan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Aiman bin Mazlan. Nombor matrik saya iaitu H21B2217. Saya akan membentangkan berkaitan dengan jurnal bagi perniagaan Western Awah. Pada 1 Oktober, iaitu akaun cash RM80,000 berada di sebelah debit, akaun capital RM80,000 berada di sebelah kredit. Pada 3 Oktober, iaitu akaun purchase, iaitu RM20,000 berada di sebelah debit, akaun payable iaitu RM20,000 berada di sebelah kredit. Pada 4 Oktober, iaitu akaun receivable iaitu RM25,000 berada di sebelah debit, bagi akaun sale pula berada di sebelah kredit iaitu RM25,000. Pada 5 Oktober, iaitu akaun purchases iaitu RM25,000 berada di sebelah debit, bagi akaun cash iaitu RM25,000 berada di sebelah kredit. Pada 7 Oktober, iaitu akaun cash ialah RM15,000 berada di sebelah debit, bagi akaun sale iaitu RM15,000 berada di sebelah kredit. Pada 9 Oktober, iaitu akaun payable iaitu RM2,000 berada di sebelah debit, akaun purchases iaitu RM2,000 berada di sebelah kredit. Bagi 10 Oktober, iaitu akaun furniture iaitu RM15,000 berada di sebelah debit, bagi akaun cash iaitu RM15,000 berada di sebelah kredit. Pada 11 Oktober, iaitu akaun payable iaitu RM12,000 berada di sebelah debit, bagi akaun cash iaitu RM12,000 berada di sebelah kredit. Pada 12 Oktober, iaitu akaun purchases return iaitu RM3,000 berada di sebelah debit, iaitu akaun cash RM3,000 berada di sebelah kredit. Pada 14 Oktober, iaitu akaun drawing RM3,000 berada di sebelah debit, akaun inventory iaitu RM3,000 berada di sebelah kredit. Pada 15 Oktober, akaun cash iaitu RM12,000 berada di sebelah debit, akaun receivable iaitu RM12,000 berada di sebelah kredit. Pada 16 Oktober, iaitu akaun cash RM30,000 berada di sebelah debit, akaun loan iaitu RM30,000 berada di sebelah kredit. Pada 17 Oktober, iaitu akaun salary iaitu RM5,000 berada di sebelah debit, bagi akaun cash iaitu RM5,000 berada di sebelah kredit. 18 Oktober, iaitu bagi akaun stationery iaitu RM1,000 berada di sebelah debit, bagi akaun cash iaitu RM1,000 berada di sebelah kredit. Pada 19 Oktober, iaitu akaun cash RM18,000 berada di sebelah debit, iaitu bagi akaun loan RM18,000 berada di sebelah kredit. Pada 20 Oktober, iaitu bagi akaun cash RM4,000 berada di sebelah debit, bagi akaun interest iaitu RM4,000 berada di sebelah kredit. Sekian. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Danish bin Azlan akan meneruskan perbincangan yang seterusnya, iaitu ledger account. Akaun capital, balance BD bernilai RM80,000. Akaun cash, balance BD bernilai RM65,000. Dan akaun inventory, balance BD ialah RM22,000. Akaun yang seterusnya ialah akaun
payable Carl. Balance BD bernilai RM6,000. Kemudiannya, account receivable Darsh, balance BD bernilai RM10,000. Seterusnya, account interest, balance BD bernilai RM4,000. Account drawings, balance BD menunjukkan nilai sebanyak RM3,000. Account furniture, balance BD bernilai RM15,000. Dan akaun lain iaitu akaun loan bernilai balance BD bernilai RM12,000. Akaun stationery, balance BD bernilai RM1,000. Akaun salary menunjukkan nilai balance BD sebanyak RM5,000. Dan akaun sales, balance BD bernilai RM40,000. Seterusnya ialah akaun purchase. Balance BD bernilai RM20,000. Untuk akaun purchase return, balance BD bernilai RM2,000. Dan akaun yang terakhir ialah akaun sales return. Balance BD bernilai sebanyak RM3,000. Hi, Assalamualaikum. My name is Nurida Safian Fizaruddin. My NPN number is H21B2607. I would like to present about a trial balance on 31st October 2020 by Nuance Business. So as you can see, the first one, cash account, is we transfer it into credit side, and the second one, the cash account, we transfer it into debit side. Inventory account, we transfer it into debit side, and account payable call, we transfer it into credit side. And account receivable Dutch, which is 10,000, we transfer it into debit side. And drawings account, we transfer it into debit side. Furniture account, which is 50,000 ringgit, we transfer it into debit side. Loan account, which is 12,000, we transfer it into credit side. Interest account, we transfer it into credit side. Stationery account, we transfer it into debit side. Salary account, we transfer it into debit side. And sales account, we put it into credit side, which is 40,000 ringgit. Purchase account, which is 20,000 ringgit, we transfer it into debit side. Purchase return account, we transfer it into credit side. And sales return account, we transfer it into debit side. As you can see, our Nuance business trial balance are balanced. Saya Siti Hasnara binti Sawadin memegang kad matrik H21A3075 akan membentangkan penyata untung dan rugi. Penyata akaun ini meringkaskan pendapatan, kos dan perbelanjaan yang ditanggung dalam suatu tempoh masa yang tertentu. Penyata untung rugi ini menyediakan maklumat sama ada syarikat boleh menjana keuntungan dengan meningkatkan pendapatan, mengurangkan kos atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Masara binti Abdul Hafiz, nombor matriks H21A2351. Saya akan menerangkan mengenai balance sheet statement. Bagi Nuance Business Balance Sheet as at 31st October 2020, terdapat satu non-current asset iaitu furniture yang bernilai sebanyak RM15,000. Bagi current assets pula, terdapat inventory yang bernilai sebanyak RM22,000, cash RM65,000 dan account receivable by Dash adalah sebanyak RM10,000. Bagi ketiga-tiga current assets ini adalah bernilai sebanyak RM97,000. Hasil kedua-dua non-current asset dan current assets ini adalah sebanyak RM112,000.
Bagi liabilities and capital yang terdiri daripada capital sebanyak RM80,000 dan net profit RM17,000. Hasil kedua-dua ini adalah sebanyak RM97,000 dan perlu ditolak dengan drawing sebanyak RM3,000 dan akhirnya menjadi sebanyak RM94,000. Bagi non-current asset liabilities yang terdiri daripada loan bernilai sebanyak RM12,000 dan bagi current liabilities untuk account payable by Carl adalah sebanyak RM6,000. Bagi hasil tambah bagi liabilities and capital, non-current liabilities dan current liabilities adalah sebanyak RM112,000. Bagi mengetahui sama ada pengiraan kita ini betul ataupun tidak, kita boleh lihat daripada hasil tambah non-current assets dan juga current assets itu adalah sama dengan hasil tambah liabilities and capital, non-current liabilities dan juga current liabilities. Seterusnya ialah kegunaan penyata untung dan rugi untuk menentukan kedudukan kewangan sesuatu syarikat. Kegunaan penyata untung dan rugi ini amat penting untuk sesuatu syarikat mengetahui kedudukannya sama ada dalam untung atau rugi. Ia mengambil kira prinsip-prinsip perakaunan pengiktirafan hasil pemadanan yang menjadikannya lebih penting daripada penyata aliran tunai. Selain itu, penyata untung dan rugi ini juga penting bagi perniagaan untuk membuat keputusan selepas mengambil kira semua perbelanjaan yang berkaitan. Oleh itu, syarikat boleh mengambil tindakan susulan jika berkeperluan. Seterusnya, the usefulness of the balance sheet statement. Tujuan balance sheet adalah untuk mendedahkan status kewangan perniagaan pada masa tertentu. Penyata ini menunjukkan apa yang dimiliki oleh entiti, aset dan jumlah hutang yang liability serta jumlah yang dilaburkan dalam perniagaan, equity. Maklumat ini adalah lebih penting apabila balance sheet untuk beberapa tempoh berturut-turut dikumpulkan bersama supaya arah aliran dalam item baris yang berbeza boleh dilihat. Seseorang juga boleh membandingkan jumlah hutang yang disenaraikan pada balance sheet dengan jumlah equity yang disenaraikan pada balance sheet untuk melihat sama ada nisbah hutang ataupun equity yang terhasil menunjukkan tahap peminjaman yang berlebihan. Data ini amatlah penting dan berguna untuk pemberi pinjaman dan pemutang yang ingin mengetahui sama ada pemberian kredit tambahan akan mengakibatkan hutang lapuk. Seterusnya, menilai keupayaan untuk membayar dividen. Pelabur melihat jumlah tunai pada balance sheet untuk melihat sama ada terdapat cukup untuk membayar dividen. Walau bagaimanapun, penilaian ini mungkin perlu disemak jika dana tambahan diperlukan untuk dilaburkan dalam perniagaan. Akhir sekali, dari segi penentuan nilai aset, bakal pemeroleh perniagaan meneliti balance sheet untuk melihat sama ada terdapat sebarang aset yang boleh dialih keluar tanpa menjejaskan perniagaan asas. Kesimpulannya, memasukkan idea perakaunan ke dalam firma adalah penting kerana ia memberikan data kuantitatif untuk penilaian menyeluruh tentang kejayaan syarikat. Perakaunan memberi manfaat kepada perniagaan kerana ia membantu dalam penilaian prestasi syarikat. Oleh itu, Nawah perlu melaksanakan sistem perakaunan dalam pengurusan perniagaannya. Selain itu, Nawah harus terus menyemak semula visi dan misinya untuk terus bertahan dalam sektor pemasaran yang sangat kompetitif.